Maksudnya apa Maksudnya kalau bertembung dua perkara, antara kita nak utamakan mak ayah kita dengan utamakan Nabi, jawapannya utamakan Nabi. Walaupun mak ayah kita mungkin terasa. Sampai macam tu sekali level dekatnya Rasulullah SAW selepas Allah SWT. Okey, jadi kita juga sangat berharap keberadaan kita dekat sini ya. Kadang-kadang kita takut masa kita dihabiskan dengan banyak benda lain. Na'udzubillah. Ya, kalau kita di Masjidil Haram, kita ada Kaabah. Jadi Kaabah tu kita macam, dia bukan makhluk yang bernyawa. Ini kata Rasulullah yang bernyawa, yang hidup sebenarnya. Dia bagi dia tidak mati. Bagi dia sentiasa hidup. Dan bayangkan, kita sanggup habiskan masa, minta maaf kadang-kadang kita tunggu pasangan kita, kita tunggu ni, kadang-kadang kita menunggu lepas habis sembahyang, jom kita tunggu nak balik hotel sama-sama. Menunggu itu kadang-kadang setengah jam, kita membuang masa kadang-kadang. Maka dalam keadaan sepatutnya masa itu kita lebihkan duduk dalam masjid dekat dengan Nabi SAW. Nanti kita akan jumpa nanti situasi-situasi masjid dalam kosong tapi ramai orang sembahyang dekat luar. Kenapa kau orang fikir sebab jauh nak masuk dalam, nanti kan nak keluar balik, lambat pula, jam. Dia sanggup sembahyang jauh dengan Nabi, sedangkan dia tahu Nabi ada dekat depan. Dan perkara macam inilah yang kita akan diuji nanti. Hotel kita dekat dengan masjid, kita akan diuji dengan pelbagai ujian yang akhirnya kita rasa kita mengabaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengabaikan Kaabah ni. Pada saya Kaabah juga mulia, berkat, tapi Kaabah ni dia makhluk yang tidak hidup. Dia adalah bongkah batu. Alangkah tak tergamaknya kita dalam semua kehidupan dalam dunia ni, yang paling mulia adalah baginda Rasulullah SAW. Tak ada benda yang mulia sehingga kan malaikat pun tak dapat nak menembusi Sidratul Muntaha, Nabi yang pergi jumpa Allah. Jadi alangkah ruginya kita, malangnya kita. Kita ada 4 hari saja bersama dengan Rasulullah SAW. Kalau tak dapat nak ziarah setiap waktu pun, at least sehari sekali kita ziarah Nabi. Memang je jauh, kita akan jalan ke depan nanti. Okey, tetapi ingat, berbaloi langkah kita. Kerana Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Man zarani ba'da mamati faka'annama zarani fi hayati. Wa man zarani wajabat lahu syafa'ati, atau kama qala Rasulullah. Siapa yang ziarah aku selepas aku mati, Nabi kata, dia seolah-olah dia adalah seperti menziarahi aku semasa aku hidup. Dan barang siapa yang menziarahi aku, dia layak mendapat syafaat aku. Apakah dia syafaat? Kita tahu tak syafaat tu apa? Bantuan, pertolongan. Ke kita rasa kita tak perlu? Kita rasa amalan kita banyak, solat kita banyak, sedekah kita banyak, zikir kita banyak, insya-Allah saya boleh survive dengan amalan saya. Belum tentu. Belum tentu. Kita perlukan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti, saat matahari sejengkal atas kepala kita, sejengkal atas kepala. Saat itu ada orang yang berpeluh sampai lutut, ada yang berpeluh sampai perut, ada yang berpeluh sampai dada, ada yang berpeluh sampai ada yang lemas dengan peluhnya sendiri. Kerana menunggu saat untuk nak dipanggil seorang-seorang untuk dihisap ni. Menunggu tu satu seksa sebenarnya. Menunggu di padang mahsyar tu. Bayangkan pula dengan kita mendengar suara orang yang menjerit, suara orang yang dirantai, suara orang yang diseret. Tak sanggup kita untuk dengar. Kita kalau di negara kita, contohlah kita ada appointment dengan hospital, kita menunggu masa giliran. Satu sengsara. Bayangkan tiba-tiba doktor lalu, doktor kenal kita. Ni bukan Puan Fiza ke? Kan? Puan buat apa sini? Contohlah rupanya satu taman. Kita pun tak tahu hospital tu milik dia rupanya. Pada satu perumahan. Kita dah menunggu lama dah ni, tunggu doktor tak panggil-panggil, tunggu tengok ada 3-4 orang lagi, nombor kita jauh, masya-Allah, letih. Kita dah lah sakit. Tiba-tiba doktor tu nampak, doktor panggil, tak apa dah masuk jabat saya. Yang memanggil kita dari kiamat nanti bukan doktor. Yang memanggil kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat kita menunggu, saat kita sakit, saat kita tertekan pada saat itu, apatah lagi memikirkan nasib dan dosa kita, tiba-tiba kita nampak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lambai tangan. Itulah syafaat. Dan syafaat itu kita tidak perlu berperang macam mana sahabat lain. Syafaat itu kita tidak perlukan ditumpahkan darah kita. Syafaat yang kita perlu dapat daripada Nabi sangat mudah. Nabi kata, ziarah aku selepas aku mati, dia seperti ziarah aku masa aku hidup. Siapa yang ziarah aku, dia dapat syafaat aku. Syafaat tu macam kabel lah. Bantuan. Memang bantuan. Lagi banyak kita ziarah, lagi banyak perasaan kita pada Nabi, lagi cerah masa depan kita untuk dapat bantuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
di hari kiamat nanti, ada sekumpulan manusia bila tak tahan sangat menanti giliran dihisap, dihitung oleh Allah, akhirnya mereka mencari syafaat di padang mahsyar. Akhirnya mereka berjumpa Nabi Adam AS. Maka masa hampir 1000 tahun nak jumpa Nabi Adam tu, 1000 tahun perjalanan nak cari Nabi Adam. Sampai bila berjumpa dengan Nabi Adam, Nabi Adam kata, aku tak boleh bagi syafaat sebab dulu Allah melarang aku menghampiri pohon larangan. Aku bukan sekadar menghampiri, malah aku memakan pohon larangan tersebut, buah dari pohon larangan. Aku tak layak bagi syafaat, kata Nabi Adam. Akhirnya sekumpulan manusia yang baik-baik ini, dia kata, kami tak sanggup untuk tunggu pada mahsyar. Dia cari pula Nabi lain. Dia cari Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh kata, aku tidak layak nak beri syafaat kerana Allah berikan aku umur ribuan tahun. Umur aku 1000 tahun, 950 tahun. Tapi yang mengikut, yang beriman kepada tauhid, hanya 70 orang saja yang aku boleh dakwah, yang mengikut keimanan. Aku tak layak bagi syafaat, kata Nabi Nuh. 1000 tahun pula berjalan lagi. Sekumpulan manusia ni cari pula, jumpa pula Nabi Ibrahim AS. Dah dekat 3000 tahun jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, aku tidak layak beri syafaat kerana saat dulu aku yang menghancurkan berhala-berhala di kawasanku, dan aku mengatakan yang memecahkan itu adalah berhala yang besar. Aku telah menipu kaumku. Aku tidak layak beri syafaat. Jalan pula 1000 tahun, dekat 4000 tahun berjumpa pula dengan Nabi Isa AS. Nabi Isa kata, aku tidak layak beri syafaat. Allah telah mengutuskan aku menjadi Nabi, tapi umatku telah menjadikan aku sebagai Tuhan. Aku tidak layak beri syafaat. Bayangkan masa tu, siapa lagi nak bagi syafaat selepas Nabi Isa? Jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bila tengok yang meminta, yang memohon, yang mencari, yang sedang susah ini adalah umat dia, tanpa perlu umat tu minta, Nabi nampak saja umat Nabi terus sujud kepada Allah, dan Allah tahu apa yang Nabi inginkan. Dan akhirnya Allah kata, ya Muhammad, masukkan hamba-hambamu ini masukkan umat-umatmu ini ke dalam syurga. Tapi syaratnya umat yang nak dapat syafaat ini adalah umat yang mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, barulah dia akan dapat mencari Nabi di akhirat. Soalnya hari ini kita dah tahu Nabi ada di hadapan kita. Kita akan jalan sekejap lagi. Kita boleh kira berapa ribu langkah, berapa ratus langkah kita boleh kira. Dan kita akan pasti jumpa Nabi. Di hari akhirat nanti kita tak tahu berapa ribu tahun kita akan cari Nabi, dan kita tak tahu di mana kita nak cari. Saat ini walaupun jauh langkah kita, walaupun sakit pinggang kita, walaupun lenguh kaki kita tetap akan jumpa Nabi. Jadi gunakan kesempatan peluang ini untuk kita guna sungguh-sungguh, untuk kita dapat bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatasi pasangan kita, mak ayah kita, anak-anak kita. Minta maaf saya kena sebut macam tu. Mungkin satu sudut lain je kita nak gathering family kita kan. Tapi satu sudut lain kadang-kadang kita allow je anak kita untuk pergi, biar. Tak apalah, kakak nak pergi, kakak pergi. Contoh kakak bagi tahu, dia kata, abah, daddy, boleh tak kakak malam ni nak pergi duduk kat Kubah Hijau? Allow dia. Niatnya betul, insya-Allah Allah akan jaga dia. Jangan risaulah pasal sesat, jangan risau pasal tak ya abah risaulah nanti kamu sesat. Tak apa, tak payahlah esok lagi dengan abah. Tak perlu. Insya-Allah kalau sesat sekalipun di dunia ini, insya-Allah tidak akan sesat di akhirat. Jadi gunakan kesempatan ini sungguh-sungguh. Nak dapat syafaat Nabi dengan ziarah. Antara yang paling mudah nak dapat syafaat Nabi adalah beri salam dan ucapkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan salam dan selawat. Dan perkara ini baginda Nabi pernah sebutkan kepada kita. Tolong alert. Bila kita berada di bumi Madinah, ada beberapa perkara yang selama ni kita dah tahu dah di Malaysia. Tapi bila kita duduk kat Madinah, kalau boleh kita cuba recall, benda ni saya kena ambil berat. Rupanya dekat Malaysia saya tak ambil berat benda ni. Yang pertama, antaranya salam dan selawat kita kepada Nabi dalam tahiyat, masa kita tahiyat awal atau tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Lepas tu kita cakap apa? Afif? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita sedar tak selama ni kita sedang beri salam pada Nabi? Kita sedar tak? Atau kita sekadar baca at-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Malangnya saya bagi salam dekat Nabi, saya tak perasan saya sedang bagi salam dekat Nabi. Macam kita hari ni kita jumpa kawan-kawan, kita salam, tapi kita tak perasan berkawan kita. Dah jalan pun, dah tengah makan pun rasa bila masa dia ni ada? Rupanya kita dah salam tadi. Ni Rasulullah tergamak kita selama ni berpuluh tahun kita semayang. Yang semayang itu kita dapat daripada Nabi, tiba-tiba kita bagi salam gitu je. Selepas ini, selepas kita pijak bumi Madinah,
Setiap solat kita yang kita ada tahiyat awal atau tahiyat akhir, setiap kali kita baca tahiyat, tolong alert. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Sejahteralah ke atas kamu wahai Nabi. Dan Nabi itu ada dengan kita. Nabi itu ada dengan kita. Tolong rasa Nabi ada dengan kita. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Sejahteralah ke atas kamu wahai Nabi. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pertama. Okey, salam dalam tahiyat. Yang kedua, selawat dalam tahiyat. Okey, salam dan selawat ni nombor satu. Bila kita baca tahiyat, lepas tu kita ada bagi syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita sebut selawat tu dalam semayang kita. Kali ni tolonglah bila setiap kali kita semayang, kita dekat dengan Nabi, tolong cari perasaan. Kalau boleh tolong cari sampai kita rasa betul-betul kita sedang beri salam dan selawat pada Nabi. Itu nombor satu. Nombor satu, tolong alert ketika kita dalam tahiyat. Nombor dua, tolong alert, tolong ambil perhatian setiap kali kita mendengar azan. Setiap kali kita dengar azan, ya kat Malaysia, kita dengar azan ke tak dengar azan ke, kita tahu je waktu solat, kita boleh check lah. Ada jadual waktu, kita boleh buka. Azan betul, dia bukan sekadar jadual waktu nak bagi tahu dah masuk waktu solat. Tapi rupa-rupanya di sebalik azan ada benda penting yang kita kena ambil kira. Dan Nabi sebut perkara ni 1400 tahun dulu. Nabi kata apa? Iza sami'tumun nida'. Tolong ambil perhatian. Iza sami'tumun nida', jika kamu dengar seruan azan, faqulu misla ma yaqul, ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin. Faqulu misla ma yaqulul muazzin. Selama ni kita tahu kan orang kata jawab azan tu. Okey. Nabi kata siapa yang dengar seruan azan, ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin. Itu nombor satu, jawab azan. Kedua, Nabi kata apa? Summa, lepas dah habis azan, dah jawab dah semua dah habis, summa sallu alayya, kemudian selawatlah ke atas aku. Selepas azan, tolong selepas ni setiap kali lepas azan, selawat kat Nabi. Man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang selawat padaku sekali, Allah akan balas selawat kepadanya 10 kali. Itu Nabi sebut. Summa, ada lagi Nabi kata, jawab azan, selawat. Summa, kemudian daripada selawat, Nabi kata apa? Sallallahu liyal wasilah. Ini permintaan Nabi. Ini permintaan. Nabi kalau tak minta dekat kita pun tak apa, Allah memang boleh bagi kepada Rasulullah. Tapi ni Rasulullah merendah dirinya, bukan sekadar kerendahan diri, tapi Rasulullah nak tengok siapa di kalangan umatnya yang sanggup untuk terima permintaan Nabi ni. Summa sallallahu liyal wasilah. Nabi kata apa? Lepas azan, dah jawab azan, lepas azan dah selawat, Nabi kata tolong doakan aku supaya aku dapat wasilah. Tolong doakan aku. Siapa kita nak doakan Nabi? Nabi kata doakan saya, semoga saya dapat wasilah. Wahiya manzilatal fil jannah la tanbaghi ila li'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa. Wasilah tu apa kata Nabi? Iaitu satu tempat kedudukan yang tertinggi dalam syurga yang Allah sediakan untuk hamba-Nya, dan aku berharap akulah hamba yang dapat kedudukan tertinggi itu. Kalau kita tak doa lah, agak-agak Nabi dapat tak? Dapat. Tapi kenapa Nabi nak kita minta? Sebab Nabi nak bagi syafaat. Nabi nak tengok siapa yang sanggup ni. Nabi kata apa? Man sa'ala lil wasilah, siapa yang doakan aku dapat wasilah, halat lahu syafa'ah, dia layak dapat syafaat aku. Cuba kita merenung sekejap. Biasa tak kita tak jawab azan? Biasa tak kita tak doa selepas azan? Ya, kita dah biasa. Hari ni kita nak betulkan yang kita dah biasa ni. Kita nak biasakan yang betul pula. Ya, jawab azan tu dia sunat, dia tidak wajib. Boleh bercakap ketika jawab azan, tapi biasanya kalau bercakap, confirm tak jawab azan dah. Dan kadang-kadang kita tak perasan pun azan tu habis. Bila azan dah habis, kita pun tak akan ada masa lah untuk nak doa selepas azan. Maka sebab tu dah begitu jawab azan, supaya kita alert. Berhenti sekejap kerja, berhenti sekejap bercakap. Sebab bila kita alert, azan habis, kita pun jawab, selawat, mesti insya-Allah kita dapat tiket syafaat. Sebab kita ada peluang untuk nak doa. Biar kita bersembang, kita buat benda lain, kita dengar radio azan, kita tukar channel lain, kita takkan ada peluang untuk nak doakan Rasulullah. Doa lepas azan bukan doa untuk kita, doa untuk Nabi. Tapi dengan sebab doa tu, kita dapat hadiah daripada Nabi, iaitu syafaat. Senang ke susah doa lepas azan? Ada orang yang dah berpuluh tahun hidup, dia tak hafal pun doa lepas azan. Jadi ambil peluang kesempatan, tolong alert. Okey. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah
ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Inilah doa ni. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad. Kan Nabi minta ni. Maka kita pun doakan, ati sayyidana, ya Allah kurniakanlah kepada penghulu kami ni al wasilata wal fadilah, kedudukan yang tertinggi dalam syurga sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Allah menjanjikan kepada Nabi. Kita doakan Nabi untuk dapat. Boleh ke? Tolong alert. Okey, itu doa selepas azan. Dan jangan lupa yang ketiga, azan itu sendiri juga sebenarnya mengingatkan kita kepada Nabi. Bukan mengingatkan kita kepada solat saja azan tu. Azan itu mengingatkan kita kepada Nabi, apatah lagi kita sedang berada di bumi Madinah. Sebab apa? Sebab selama ni kita bersyahadah. Contoh, kan dalam azan ada syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Muhammad pesuruh Allah. Bayang kita duduk dalam masjid, kita dengar bunyi azan yang selama ni kita dengar kat radio, azan Masjid Nabi, azan Masjidil Haram. Hari ni aku bersaksi Muhammad pesuruh Allah. Kita duduk dalam masjid, kita nak tahu Nabi ada dekat depan dengan kita. Takkan kita tak ada perasaan tu? Takkanlah masa azan kita tengah sibuk kat kedai-kedai lagi? Takkan masa azan kita masih borak bangun tidur? Jadi ini waktunya. Ini waktunya tarbiyah diri kita. Kita paksa diri kita. Dalam tempoh 4 hari yang sangat singkat ini, kita ada 5 waktu je kita dengar azan. 5 waktu itulah kita dapat mendengar perkataan syahadah yang selama ni kita baca. Hari ni kita bukan sekadar membaca dan mengaku aku bersaksi tiada Tuhan disembah melainkan Allah, aku bersaksi Muhammad pesuruh Allah. Tak, kita bersaksi kali ini betul-betul Nabi ada dengan kita berpijak tanah yang sama. Jadi tolong ambil kesempatan setiap kali dengar azan, tolong simpan telefon, jangan sibuk dah dengan benda tu. Sebab nanti kita tak alert dah. Kita tak fikir pasal Nabi, tak fikir pasal azan, tak fikir pasal syahadah, tak fikir pasal doa wasilah tadi. Okey. Ini baru 3 perkara yang tolong ambil perhatian. Okey, dan ada banyak lagi insya-Allah kita akan sambung apa yang kita perlu ambil perhatian dalam keadaan waktu yang sangat terhad kita berada di bumi Madinatul Munawwarah.